Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, Buletin UKAS edisi tengah hari 25 Oktober 2021 bersama saya Viviana Lena Igai. Tumpuan berita tengah hari, Miri Buddha Meditasi Society menerima peruntukan daripada Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor berjumlah RM200,000 bagi tujuan pembesaran dan menaik taraf kemudahan bangunan kuil tersebut. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, merangkap Adun Senadin, Datuk Seri Lee Kim Shin, peruntukan daripada Unifor ini merupakan tahun ketiga untuk kuil Buddha berkenaan dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM600,000. Katanya kuil itu turut menerima RM50,000 dari peruntukan projek kecil luar bandar MRP Adun Senadin pada Ogos 2021 dan peruntukan yang sama pada 2019 dan 2020. Menjelas lanjut dalam kenyataan media selepas menyerahkan cek Unifor kepada Jawatan Kuasa Miri Buddha Meditasi Society pada Ahad, Datuk Seri Lee berkata, projek menaik taraf kuil Buddha ini masih pada tahap 1. Ketika ini, projek terbabit masih pada tahap 1 iaitu kira-kira 20% yang merangkumi pembinaan beberapa gabion batu sebagai asas dan kerja-kerja pembinaan perlindungan cerun. Difahamkan seorang individu yang enggan didedahkan telah menderma sebidang tanah seluas 1 ekar bagi memudahkan kerja-kerja menaik taraf kuil Buddha ini. Berita seterusnya di Bintangor. Penduduk di rumah panjang rentap di sini diminta bersabar dan memberi masa kepada pihak Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab bahagian Serike untuk menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air di situ. Adun Meradong Datuk Ding Kuang Hing yang turun meninjau masalah itu baru-baru ini menjelaskan Jebab bahagian Sarike akan membantu menyambung paip air untuk kegunaan penduduk rumah panjang rentap sementara waktu. Katanya kerja-kerja pembinaan rumah panjang rentap yang baharu tetap diteruskan walaupun mengalami masalah kekurangan bekalan air. Sementara itu, semasa meninjau permasalahan sama di perumahan Cina Sungai Mador Bintangor pada hari sama, Datuk Ding berkata gangguan bekalan air kerap kali berlaku dalam minggu ini akibat perpecahan paip air berdekatan dengan sekolah rendah Kung Cheng. Penjelasan itu bagi menangkis tuduhan segelintir penduduk melalui media sosial bahawa gangguan bekalan air di situ sudah berlarutan lebih setahun dan menyalahkan Jebab serta pemimpin tempatan kerana tidak menyelesaikan masalah tersebut. Sehubungan itu, Datuk Ding memohon kerjasama penduduk di situ untuk bersabar sementara pihak Jebab membaik pulih paip air yang bocor berkenaan. Manakala di Kabong dengan 94 penduduk di Dun berkenaan bakal menikmati kediaman yang lebih selesa menerusi inisiatif program projek kecil luar bandar MRP, projek penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS. Menurut Adun Kabong Muhammad Cik Kadir, kesemua penerima untuk fasa tersebut telah diluluskan dari zon tengah melibatkan Kampung Alit, Kampung Sungai Muroh, Kampung Gerigat, Kampung Sesang, Kampung Nyabor, Kampung Emplam, Pekan Roban dan beberapa rumah panjang. Katanya penerima terdiri daripada pemohon-pemohon yang telah membuat permohonan di Pusat Hikmat Adun Kabong dan rata-rata pemohon memohon untuk baik pulih atap. Bercakap semasa majlis simbolik penyerahan projek MRP PPRMS Dun Kabong pada Jumaat, Muhammad Cik amat berterima kasih kepada Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS atas usaha meneruskan projek ini untuk membela golongan yang memerlukan bantuan membaik pulih rumah. Di Dun Saribas, Wakil Rakyatnya Muhammad Razi Sitam meluangkan masa menghadiri mesyuarat agung tahunan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta majlis pelancaran logo PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Saribas pada Ahad. Program tersebut sepatutnya dijalankan pada hujung tahun lepas namun terpaksa ditangguhkan kerana Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pada majlis itu, Adun Saribas telah menyumbangkan dana sebanyak RM15,000 kepada pihak sekolah SMK Saribas susulan permohonan dari pengetua untuk menjayakan program pendidikan di sekolah tersebut. Adun Saribas turut mengucapkan tahniah kepada PIBG SMK Saribas kerana menunjukkan kepimpinan yang sangat cemerlang selama ini. Perkembangan seterusnya di Semarahan. Sebanyak 52 pasukan menyertai pertandingan petong double tertutup Semarahan Kuching bertempat di Arena Petong Maksak Semarahan. Pegawai Daerah Semarahan Anwar Daan yang mewakili Adun Muara Tuang, Datuk Idris Buang telah menyempurnakan perasmian pertandingan tersebut pada Sabtu.
Dalam ucapan ringkasnya, beliau berkata sukan petong kini semakin diminati berbagai lapisan masyarakat selain membudayakan gaya hidup sehat serta mengelak terjebak dengan aktiviti tidak berfaedah. Justru beliau berharap menerusi penganjuran sukan itu, ia mampu melahirkan bintang petong bagi mewakili peringkat daerah, bahagian, negeri dan kebangsaan. Pertandingan anjuran Persatuan Petong Semarahan itu berlangsung selama 2 hari iaitu pada 23 dan 24 Oktober 2021. Selanjutnya di Miri dengan seramai 59 remaja kaum Penan di Kampung Long Liau dan Kampung Apau Nyaring Tinjar telah menerima suntikan vaksin dos kedua pada Ahad. Pasukan Pejabat Kesihatan Bahagian Miri yang dibantu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM telah berjaya melakukan program outreach vaksinasi tersebut menerusi udara dengan menggunakan pesawat MI-171. Terdahulu mereka melakukan penerbangan dari lapangan terbang Miri pada jam 10.40 pagi ke Long Liau dengan mengambil masa lebih 3 jam bagi memberikan suntikan kepada 30 remaja. Pasukan yang diketuai Kapten Roslan Aziz bersama 7 anggota bomba dan 5 petugas Pejabat Kesihatan Bahagian Miri itu kemudiannya ke Apau Nyaring bagi memberikan suntikan vaksin kepada 29 lagi remaja. Keperkembangan COVID-19 dengan Sarawak mencatat 754 kes baharu untuk meningkatkan jumlah kumulatif kepada 236,556 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media pada Ahad melaporkan 736 kes adalah dari kategori 1 dan 2, manakala 18 dari kategori 3, 4 dan 5. Berikut merupakan lokaliti yang melaporkan kes. Dalam pada itu, JPBN Sarawak turut melaporkan 9 lagi kes kematian akibat wabak itu yang melibatkan warga tempatan berumur dalam lingkungan 35 hingga 89 tahun yang direkodkan dari 16 hingga 23 Oktober lepas. Selain itu, tiada kluster baharu diisytiharkan manakala kluster Pusat Kemuyang Timur Sibu dan kluster Haidah Bintulu telah diisytiharkan tamat setelah tiada kes baharu dilaporkan dalam tempoh 28 hari. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Viviana Lena dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS. Panduan menggunakan COVID-19 Rapid Antigen Test. Kit ini mengandungi panduan pengguna, bekas reagen, corong, penutup dan kit ujian. Bilas mulut anda dengan air 30 minit sebelum menjalankan ujian dan jangan makan, jangan minum atau minum minuman beralkohol serta jangan merokok sebelum ujian. Buka penutup bekas reagen. Cantumkan corong dengan bekas reagen. Ludahkan air liur anda sehingga ia mencapai 1/4 bekas reagen. Tidak mengapa jika air liur anda telah melebihi 1/4 bekas reagen. Keluarkan corong dari bekas reagen dan pasangkan penutup. Tekan sebanyak 20 kali. Goncangkan 20 kali. Keluarkan ujian kit dari bungkusan. Titiskan 4 titisan dalam ujian kit. Tunggu sehingga 15 minit. Bandingkan keputusan ujian kit dengan panduan pengguna. Sekiranya positif, 2 jalur berwarna akan muncul. 1 di garisan kawalan C dan 1 di garisan ujian T. Perhatikan garis T dengan teliti. Sebarang garis samar atau kelihatan jelas menunjukkan positif untuk jangkitan SARS-CoV-2. Apa yang perlu anda lakukan? Segera berjumpa dengan petugas kesihatan. Ujian molekul tambahan seperti ujian PCR mungkin diperlukan untuk mengesahkan keputusan anda. Petugas kesihatan akan menentukan cara terbaik untuk merawat anda berdasarkan kepada keputusan ujian, sejarah perubatan dan gejala. Anda harus mengasingkan diri untuk mencegah penyebaran virus kepada orang lain. Sekiranya negatif,
Hanya satu jalur berwarna di garisan kawalan C yang kelihatan. Ini menunjukkan bahawa antigen virus SARS-CoV-2 tidak dikesan. Keputusan adalah tiada jangkitan COVID-19. Sekiranya tidak sah, tiada sebarang garisan pada kit kelihatan atau garisan ujian T kelihatan pada kit. Apa yang perlu anda lakukan? Anda harus mengulangi ujian dengan menggunakan kaset ujian yang baru.